Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan liulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh sama-sama kita berjumpa pula di dalam ruangan pengajian tafsir kita pada pagi yang mulia ini. Dengan kehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah menyelesai pada kali perjumpaan yang telah dulu daripada akhir surah Asy-Syura. Pada pagi ini insya-Allah taala kita akan mulakan pengajian kita daripada surah Az-Zukhruf, iaitu permulaan daripada ini surah. Jadi surah Zukhruf ni dia duduk di dalam Al-Quranul Karim kita, satu surah daripada surah yang mengandungi di dalam Al-Quranul Karim. Dia ni adalah susunan surah yang ke-43. Bilangan ayat dia semuanya 89.
Kalau kira balik juzuk yang ke-25 lah. Juzuk yang ke-25. Turunnya surah Nining di Makkatul Mukarramah sebagaimana dikatakan dan dijelaskan oleh alim ulama kita di kalangan tokoh-tokoh ahli tafsir. Surah Nining ni dia turun di Makkah dalam arti kata turun sebelum daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada negeri Madinah. Mengandungi ayat Nining, iaitu ayat yang kita sebut tadi, iaitu 89 ayat semuanya. Dengan bila tertib Mushaf Utsmani kita ni ada 89 ayat. Dinamakan surah ini iaitu surah Az-Zukhruf. Kalimah Zukhruf daripada bahasa ya Allah Subhanahu wa taala turun dan Tuhan cakap dengan ini bahasa ni iaitu makna pengertian dengan cara sekali lalu iaitu perhiasan. Kita saling bahasa daripada Az-Zukhruf daripada Arab tu kepada bahasa Melayu kita makna perhiasan. Kerana munasabahnya diletakkan akan ini surah Nining dengan surah Az-Zukhruf kerana ada di dalam surah ini ayat yang ke-35 dan ayat yang sebelum daripada tu Allah Ta'ala menerangkan keadaan perihal kaum yang kafir yang tidak beriman lagi dia tu musyrik yang senantiasa menentangnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang hendak memunahkan perasaan jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bercakap lagu mana? Percakapan yang nak memunahkan hati ni, yang nak memunahkan semangat, yang nak memunahkan perasaan yang benar, semangat yang tinggi, kekuatan jiwa, dia gunakan cakapan lidah-lidah untuk mempertahankan kebenaran dengan lidah-lidah mereka. Dia tahu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jiwa yang bersih, semangat yang tinggi, kekuatan diri, kekuatan ruhi. Maka seorang itu gunakan perkara yang tersebut tadi, bolehlah mengadakan satu tujuan, mengadakan satu manfaat kepada diri dia, kepada ummah. Maka orang-orang seumpama musyrikun Makkah dan kafirun yang ada zaman itu, dia mempunyai ilmu yang tahu kata tidak ada jalan yang lain supaya hendak memadamkan kebenaran, pasti kita kena merutuhkan perkara-perkara yang tersebut tadi. Dengan sebab itu bahaya kalaulah kita sebagai manusia tidak nak tidak pandai hendak gunakan anggota-anggota daripada pendengaran, daripada penglihatan, daripada fikiran untuk menerimakan khabaran apa-apa pun, terkadang kita jadi mangsa terjuluh di dalam kezaliman, di dalam kegelapan yang memunahkan tujuan kita hak asal. Terkadang manusia kita ni tabiat dia tu,
Allah Ta'ala jadi dengan cara molek. Apatah lagi Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dia kata macam mana? Dia kata sepatutnya benda yang nak pegang jawatan jadi rasul-rasul ni, jadi orang yang lebih ni, orang yang besar, orang yang nak bawanya risalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang ni, dia kata pastilah seseorang tu pangkat yang tinggi. Seseorang tu pasti kena ada kekayaan. Barulah sesuai dan sepatut orang nak pegang jawatan ke Rasul daripada Tuhan. Kerana dia tengok dengan mata kaca dia lah. Kata Nabi SAW, bukan orang mulia lah di sisi dia. Atau orang hak pesan kata tak ada siapa mana tu, ya kira lagu tu lah. Dia duk berasa kata Walid ibn Mughirah tu lebih daripada Nabi lah SAW. Utbah puak tu lebih lah. Mereka itu orang tua lagi, ada pangkat dalam masyarakat lagi, ada nama, ada kuasa, ada harta dan sebagainya. Berbagai-bagai tuduh, cakap supaya nak memadamkan semangat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang nak bawa datang kebenaran kepada mereka. Itu bawa datangkan percakapan seumpama tu tak lain tak bukan kerana mereka itu hendak menolakkan hujah-hujah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa datang mari. Hujah-hujah yang ada dalam keterangan yang dibawa datang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini cerita sebagai cerita yang Tuhan rakyat dan lagi akan berlaku dan sedang duk berlaku semasa kita hidup dan lagi akan datang, daripada masa yang lagi akan datang, ia akan berlaku sebagaimana Tuhan rakyat. Tak kira bangsa, bahasa, masa, generasi mana pun, ia akan berlaku sebagaimana Tuhan rakyat di dalam Quran. Maka siapa nak calon diri, nak jadi orang yang duduk dengan pihak hak kebenaran, maka terserah kepada kehendak dia. Orang yang nak calonkan diri dia untuk nak mau duduk dengan kebatilan, maka itu adalah kehendak dia, pilihan dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri mengikut apa hak hamba dia nak. Kalau kita usaha di atas, kita nak duduk di atas kebenaran, ya boleh benar. Kita nak usaha juga kita nak duduk di atas batilan, maka kebatilan. Kebenaran iaitu yang datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Kebatilan iaitu benda yang menyengahi Allah Ta'ala dan Rasul. Jalan tak sama di antara dua ni. Kita orang Islam benar-benar nak tahu lagu mana, pasti kena adanya wahyu Tuhan sekali dengan dia. Kalau wahyu Tuhan sekali, maka orang itu adalah orang yang duduk dengan kebenaran. Fahaman kita, pasti kita faham seperti sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, atba'it tabi'in, kita fokus ke sana. Kerana mereka lah yang Allah Ta'ala khabarkan kepada Nabi-Nabi, khabar kepada kita, kata mereka itu adalah qudwah. Adalah contoh tauladan bagi kita di dalam masalah kita nak memahami akan isi kandungan agama Islam kita. Lain daripada tu tidak dijaminkan. Dengan sebab itu kita ikatlah pahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan mereka. Kita nak sampai pada mereka, pasti kita kena tupai ulama yang nak membawakan kita kepada sakuknya kita sebagai orang Kamadian ni dengan mereka-mereka itu. Allah Ta'ala menjadikan mereka-mereka itu ada di atas muka bumi ini setiap masa, setiap tempat, setiap generasi, setiap lapisan manusia yang hidup
di atas muka bumi ini. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Kerana Allah Ta'ala nak berlakukan hujjah daripada Allah Ta'ala kepada manusia. Hujjah daripada Tuhan. Kata Tuhan ni tak mahu nak zalimkan kepada hamba dia, dia buat sistem pelaturan sebagaimana kita sebut tadi. Maka kita pilihlah, cari jalan tu sungguh-sungguh. Usaha kita itu mendampingkan diri kita, mendekatkan diri kita dengan jalan-jalan yang kita sebut tadi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahawasanya kekayaan pun baik, pangkat pun baik, kekuasaan, gapo nama saja pun, itu bukan jadi ukuran untuk kita nak menolakkan kebenaran. Kita kata, bagaimanakah kebenaran itu nak duduk di orang fakir, tak duduk di orang kaya? Itu bukan ukuran. Bagaimanakah duduk dengan orang sikit, tak duduk dengan orang ramai? Itu bukan ukuran. Ni hujah-hujah mereka belaka ni. Pihakmu ada berapa orang, Muhammad? Pihak aku ni ada berapa orang? Nak adu di antara mu dengan aku, tak boleh. Itu bukan ukuran. Kerana bilangan, pangkat, kekayaan, nama dan sebagainya, itu adalah perhiasan di dalam ini dunia. Kerana Tuhan buat turunkan surah Zukhruf ini kerana nak royak pertemuan di antara mereka yang nak bawa kebenaran dan mereka yang nak menyokong kebenaran dengan mereka yang nak bawa kebatilan dan nak membantukan kebatilan. Di antara kumpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kumpulan yang tak sejalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada musyrikun, kafirun yang ada pada zaman itu. Kenapakah kita kena mengajinya Al-Quranul Karim? Sedangkan Al-Quran ini turun pada masa Nabi semenjak daripada beribu tahun mari dah. Sampai ke sekarang. Kerana itu, kenapakah kita kena mengaji? Jawabnya, kerana kita kena belajar mengaji. Kerana kitab ini adalah kitabun khalidah. Kitab yang kekal abadi, tidak ada perubahan. Dan tak akan berubah cara, sistem, aturan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala royak di dalam kitab dia. Dengan sebab itu kita mengaji cerita mereka, akan tetapi kita nak mai guna di dalam hidup kita. Kerana kita tak ada nak di diri mereka-mereka yang telah lepas mari, bukan kita nak diajari. Kalimah ajaran ini yang mereka itu amal dengan gapo? Dengan ajaran. Diri mereka boleh jadi lebih, boleh jadi mulia, boleh jadi ada kehebatan di dalam agama kita kerana mereka itu melazimi diri mereka dengan ajaran. Kalau tidak, nescaya tak. Ini adalah kitabun khalidah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak ayat kata, kebenaran bukan duduk di ukuran ramai, pangkat besar, kaya, ada nama, ada kuasa, bukan. Ni surah ni khusus nak rayak kepada Nabi dan nak rayak kepada orang Islam yang beriman dengan Nabi dengan cara seluruhnya. Tak ada nak rayak hak yang lain. Ini adalah surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat turunkan dengan cara khulasah sebab-sebab nak boleh turunnya surah Az-Zukhruf sebagaimana diterangkan di dalam pengajian sebentar tadi. Jadi mari kita tengoklah sedikit daripada isi kandungan ayat Al-Quranul Karim di dalam ini surah, iaitu surah Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi amat Maha Pengasihani. Bismillah ini adalah di awal surah. Dia bukan daripada surah,
tetapi dituliskan di awal kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambilnya ini ilmu daripada Jibril, Jibril ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beginilah kita pun bacalah apabila nak baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca. Tak ada masalah lah tempat baca tu. Tu baca tu pakai ittifaq kata kena baca. Malaikat setengah daripada ulama di kalangan kumpulan Malikiyah dan sebagainya, mereka-mereka yang muwafaqah, dia kata tak sepatut, bukan tak sepatut, mana kata tak digalak, tak digemarkan kita baca. Itu adalah pendapat mereka. Akan tetapi hak yang ketinggalan lagi pakat baca belaka, maka dak jadi khilaf pula di antara baca dengan cara menyaring, dengan baca dengan cara memperlahankan, ataupun baca dengan koho ataupun derah. Itu terpulang kepada suka seseorang yang nak pegang pendapat. Nak baca derah pun ada dalil, nak baca dengan cara perlahan koho pun ada dalil. Maka tak jadi susahlah kita sebagai orang Islam yang mana kita berasa sedaknya dengan diri kita, kita amalkanlah. Cuma kena jaga satu perkara, iaitu apabila kita nak baca derah ataupun baca koho, tengok keadaan. Terkadang mereka yang orang biasa ni, yang kurang di dalam ilmu pengetahuan tentang agama, kalau dia biasa lagu mana benda ni kita pun dia muwafaqah dengan perasaan dengan adat yang duk berlaku mari dah. Sedangkan adat tadi itu tak ada menyalahi akan hukum syarak gapo-gapo, maka kita berjalan supaya itulah. Adapun ikhtiari kita, pilihan kita, kita nak amal dengan cara hak kita, maka suka kita lah. Nak berderah ke, nak koha ke, suka kita. Adapun perkara yang nak membawakan kepada fitnah, orang tak faham, ya fitnah. Jadi fitnah bagi diri dia, fitnah bagi kita, maka yang sesuainya kita keluar tubiklah daripada fitnah itu. Mudah-mudahan kita pakak-pakak jadi selamat di antara satu sama lain. Itu nisbah bagi bismillahirrahmanirrahim. Hamim ni iaitu panggil huruful muqatta'ah. Mazhab yang kukuh dengan dalil, dia kata ini kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak sah masuk memperdetilkan dia. Memperdetilkan dia. Hak itulah kebanyakan yang diberjalankan oleh tokoh-tokoh ulama yang hebat-hebat, yang berdasar di atas ilmu pengetahuan. Jadi satu lagi daripada ayat yang kedua tu kita nak fokus, katalah nah. Dia katakan di sini, dia kata wal kitabil mubin. Allah Ta'ala ni bersumpah. Sumpah dengan gapo? Al-kitab di sini maknanya Al-Quran. Mana? Al-Quran Al-Karim. Demi kitab, yakni Al-Quran. Allah Ta'ala sumpah dengan Quran dia. Nampak tak? Allah Ta'ala bersumpah. Tak berlaku sumpah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat perkara yang ada kehebatan. Katanya di kalangan tokoh-tokoh ulama semenjak daripada sahabat lagi, utamanya Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama kita, dia kata apabila Allah Ta'ala ni bersumpah, maka perhati moleklah belakang daripada tu Tuhan nak royak kepada kita. Kita orang Islam ni kemuliaan kita yang lebih daripada orang, iaitu kita ada Quran ni. Kita boleh lebih daripada orang yang tak beriman ataupun jenis manusia mana-mana pun, dengan sebab kita ada Alkitab. Dengan itu seteru musuh-musuh daripada musuh orang Islam, sama ada luar ataupun dalam, dia tahu kata kekuatan orang Islam ni duduk di mana, maka dia akan mengkikiskan daripada hati orang yang beriman perasaan
seseorang itu dengan kitab Al-Quran. Nak beri berasa kata tak sesuai, tak pada, jadi panas, tak semasa, mundur dan sebagainya. Dia akan kikih satu ke satu, satu persatu, satu persatu. Tak berjaya masa tok nenek, dia kira balik anak. Tak berjaya balik anak, cucu. Tak cucu, cicit. Tak cicit, turun ke. Kerana rancangan musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia bukan sekadar buat untuk nak berjaya pada satu masa. Terkadang dia letakkan rancangan dia berpuluh-puluh tahun. Kesabaran dia. Barulah akhir daripada umur dia, baru nak jaya. Pun dia sanggup. Ini ilmu yang kita sebagai orang Islam ni kena tahulah. Kata kita dengan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni adalah perhubungan yang rapat. Kerana Quran hak Tuhan wak turun mari ni, Tuhan ayat kata ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tuhan wak turunnya Al-Quranul Karim bukannya nak jadi kemusnahan, jadi kebinasaan, jadi kezaliman, kesusahan kepada hidup manusia, itu tidak. Jamin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Quran ni ada setiap zaman, setiap masa, setiap tempat, setiap generasi, alim ulama yang senantiasa duk baca isi kandungnya Quran kepada kita. Tapi terkadang kita sendiri yang terlibat dengan cara mikir yang Amba sebut tadi, membawa kita ni belakang terhadap alim ulama yang membacakan Alkitab kepada kita. Dengan berbagai-bagai uzuran yang kita berikan kepada dia. Berbagai-bagai perbincangan, berbagai-bagai perkataan yang kita berikan kepada dia. Itu keluar daripada kelemahan, keluar daripada kesamaran orang-orang yang tertentu. Dengan sebab itu, orang yang berpendirian umpama itu adalah rugi dia dalam dunia dan akhirat nanti yang kekal abadi. Tidak ada kebaikan bagi diri dia dan tidak ada kebaikan orang yang bersependapat dengan dia. Tak ada kebaikan. Dengan sebab itu kita melazimi kitab Tuhan kita ni yang nak bawakan kepada jalan kemuliaan, jalan kemajuan. Nak faham Tuhan, mari kita pakat ngaji di dalam isi kandungnya Tuhan. Nak faham urusan agama, mari kita pakat mengaji dalam urusan adalah kitab dia. Mengikut dia, mengikut ulama-ulama yang berpahaman seperti para salafus salih dulu. Walaupun dia orang kama dia, orang khalaf, orang gapo pun, tetapi kalau dia ada pertalian dia tu hubung dengan mereka, maka kata tak ada masalah. Contoh mudah-mudah kita nak beri misal, mudah-mudah kita nak kata. Orang Jawi boleh jadi tak sah pun bukan tak ada. Tak ke? Kita orang biasa ni tak terkhayal kata, nak boleh buat kira sewa lagu mana rumah di Mekah. Orang Arab, dia bercakap bahasa lain. Nampak tak tu? Kita bahasa lain, nak erti lagu mana. Itu kita cara mikir hak biasa-biasa, kita mikir gitulah kerana kita tu tak biasa. Tapi orang yang ada pengalaman, orang yang ada kebolehan, orang yang Tuhan bukanya kekuatan kepada dia, dia buat, dia bercakap, dia buat kira benda kita tak terlintas pun dalam akal fikiran kita. Nya cari rumah kita dekat dengan masjid, kita pergi dengan dia, mudah kita nak pergi buat amal di Masjid Al-Haram dan semasalah. Masjid Nabawi ke gapo. Gitu juga. Tuhan ni berikan alim ulama kita ni boleh buka kepada mereka-mereka ni ilmu umpama ni kita jangan terkhayal. Terkadang kita ni tak terkhayal dalam akal fikiran kita kata
Orang kamar dia, akan tetapi dia kuasa nak heretkan kita kepada orang hak atas tadi. Dengan alat-alat dia, dengan ilmu dia, dengan kuasa hak Tuhan wi kepada dia, dengan kebijaksanaan hak Tuhan bagi kepada dia. Ini tak boleh kita buat belakang. Kalau kita buat belakang terhadap perkara tersebut, nescaya kita akan jadi jadi mundur hala ke belakang. Sebab itulah kita pakat nampak belakang, tetapi tengok we jadi temu. Tengok we siapa kepada natijah, baru tahu. Jangan kita pandai tengok saja, tapi kita tengok tak tubik. Tengok pakat tengok belakang, tapi orang yang tengok tubik itulah orang yang dapat manfaat pada diri dia dan kepada ummah. Orang umpama tu. Maka perkara tu tak mustahil. Tak ada jadi benda yang suka payah kita sebagai orang Islam ni nak siapa di situ. Tak. Ya boleh. Kalau kita nak, kalaulah kita cari, kalaulah kita usaha, ya siapa di situ. Walaupun kita biasa setara mana pun, manusia mari pada biasa belaka. Tubik mari pada dunia ni. Pakat tak ada tahu, tak ada alim, tak ada ilmu belaka. Akan tetapi dengan sebab usaha, dengan niat yang betul, dengan fikiran, dengan hemah yang tinggi, kita siapa. Sebab itulah kita tengok gapo tengok we temu. Nah, umur 20, 30, 40, tengok gapo tengok we temu. Tengok we tahu sungguh. Kata gapo jadi gapo. Jangan gaduh duk dengar hak tu dengar hak ni. Sebagai PA perangai orang Quraisy ni tak sampai kata boleh nak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Orang biasa dia tak boleh nak beriman dengan Nabi. Awak apa? Kerana dia dengar dengan tak ada kira. Tengok tapi tak temu. Tapi alhamdulillah lah Allah Ta'ala ni buka kebanyakan daripada orang-orang tu boleh terima. Masa Nabi dakwah mula-mula berat benar. Berat benar. Pakat tak saya terimanya pakat huduh buat dia. Tu. Itu maknanya gitu. Jadi Al-Quranul Karim tersupah dengan dia. Klik mai sini. Ingat kata Quran ini ada ulama yang mengaji dengan ulama juga. Siapa dia tu boleh bacakan kepada kita. Kerana Quran ini makna kata kita nak ambil berkat dengan dia macam mana? Iaitu hendaklah kita melazimi dengan isi kandungnya dia, ajaran dia, itu orang berkat. Bukan berkat taruh saja, itu bukan. Itu bukan maksud hak asal. Berkat-berkat ni kita mari ambil wak pakar. Ambil mari pakar, ambil mari guna. Jangan pesing kata duk taruh tu. Ya taruh tu kena taruh lah tempat hak mulia, ya Quran. Akan tetapi bukan taruh sampai kata ada tek langsung tu. Tak boleh lagu tu. Orang lah ni banyak dah. Sekadar baca pun tak apa dah. Tapi hak nak naik satu kelas lagi, iaitu jangan kita baca saja sedangkan kita tak tahu gapo hak duk royak tu. Nak we tahu pula satu lagi. Nampak? Jangan kita gaduh duk royak tahu makcu pakcu tak pandai, tak boleh dengar lagi, dak lagi. Dengar dulu. Dengar dulu, jangan gaduh tak pandai, tak sapa, jangan gaduh duk kata gitu. Kita dengar dulu. Kita orang berakal kah? Dengar dulu, tak apa. Dengar dulu. Bukan duk dengar gapo. Suara orang royak tu suara orang royak lah, tetapi dalam isi kanungnya duk royak tu gapo? Kita bukakan. Lampu kita ada, anak koci duk tangi, piuh duk tangi ni, kita sekadar akak, sekadar tek gitu, ya nyala dah lampu. Ya gitu, jangan kita suih duk tangi tapi tak sen nak kocok langsung. Tak boleh buat lah tu. Lagu tu tak boleh, lagu tu. Nampak dah tu? Jadi tak bergerak. Orang kita kalau anggota tak gerak langsung ni, ya tak boleh juga. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Al-mubin di situ makna yang nyata, yang jelas, makna-maknanya dan lafaz-lafaznya. Makna dia apa jelas, lafaz dia apa jelas, susunnya lafaz dia tu. Ya, Al-Quranul Karim itu diturunkan dengan bahasa Arab lah. Sebab tu ia jadi jelas, jadi nyata, jadi faham tu. Bagi siapa? Bagi mereka yang faham bahasa,
bagi mereka yang adanya kaedah-kaedah untuk nak fahamkan bahasa, bagi mereka yang retinya susunnya bercakap dengung bercakap orang panggil kata uslub bahasa Arab ke, makna kata dia belajar mengaji dengan alim ulama juga, dia kuasa nak fahamkan kita Allah Subhanahu wa taala, dia kuasa. Bukan dalam arti kata kalau mudah agak orang musyrikun, orang kafir boleh tulislah Quran. Quran ni penuh dengan balaghah, penuh dengan ilmu tu, penuh dengan ilmu ni, kita nak buat mudah-mudah tak leh. Ini perkataan yang benar, akan tetapi maksudnya nak menjauhikan kita daripada Quran. Mana dalil kata nak menjauhikan kita kepada Quran? Kerana orang yang bercakap sendiri pun tak mengajar tafsir. Tu dia. Kalulah dia itu boleh bercakap sampai ke setara tu, dalam arti kata dia boleh tahulah kata hak mana kena, hak mana tak kena, hak mana maksud, hak mana murak, hak mana arti. Dia tahu. Kita nak hukumkan satu perkara, kita kena tahu. Kenapa ada tu? Maka nak jawab kata, ya Al-Quran itu turun dengan berbahasa Arab. Turun dengan balaghah, turun dengan ning. Orang kafir tak kuasa nak bawa datang. Ya, orang kafir tak kuasa nak bawa datang. Tetapi tak kuasa nak bawa datang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan susunkan perkataan ni. Ya, orang terkadang kita mari dari akal kata, orang tu nya bukan bisu. Orang ni pun bukan bisu, tetapi hak tu lidah mah. Dalam arti kata ya cakap nampak mudah, tapi orang nak cakap dengan ya tak leh. Nak cakap supaya dengan ya tak boleh. Ada dalam masyarakat belana. Kalau kita perhatilah, kalau tak perhati ya tak belana juga, tak banyak juga. Ya perhati nak tubik banyak tak banyak ya kena perhati. Supaya nak jadi bahagia tadi ya kena usaha. Tak ada usaha, tak ada. Nak bahagia gapo satu perkara ya kena usaha tinggi. Bukan makna kata tak boleh sekali pakai letak. Tak boleh lagu tu. Nah, kena terah lagi ya. Kena usaha lagi. Ya lagu tu. Quran ni ya, orang musyrikun tak boleh bawa datang mari. Sebab apa? Sebab mula-mula sekali dia kalam Allah Subhanahu wa taala. Nampak mudah. Ada dengan balaghah, ada dengan gotu, ada dengan gani cukup lekat dalam qawaid tu, qawaid ni cukup lekat. Kita nampak je kata mudah. Buat apa boleh kata nampak mudah? Kerana Tuhan memudah. Tuhan memudahkan bagi mereka yang nak faham, tetapi Tuhan mempayahkan bagi mereka yang tak siap nak faham dan nak standingkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kerana mudah dan payah ni daripada dia, takkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan orang ni nampak mudah, tapi orang ni payah nampak benda tu lah. Benda tu kita boleh duk tengok dalam masyarakat. Apa tah lagi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ukur jadi satu gitu. Jadi kita kena bagi hak mana hak reti, hak mana hak tak pandai, hak mana hak tak leh. Kita kena cabut, tak suku. Tuhan ulai dalam Quran dia, Tuhan kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tuhan memudahkan. Mudah bagi dia, mudah bagi orang nak memahami, mudah bagi orang nak hafal, mudah bagi orang kanak nak mendekati. Payah bagi siapa? Orang nak buat jadi seteru dengan dia. Payah. Tuhan buat jadi payah. Tu nak ayat kata mereka itu tak kuasa, lemah dengan sebab mereka itu seolah nak calon diri nak lawan. Tak boleh. Tuhan tak izin hal tu. Apa? Allah Subhanahu wa taala tak izin hal tu. Dengan sebab itu kita kena faham. Kata di mana kata mudah, di mana kata hak payah. Pergi faham molek nah. Seolah kata jangan ada ambil ilmu-ilmu lagu tu. Mari dia nak ugukkan orang nak mentafsirkan Quran kepada umat masyarakat, royak isi kandungnya pada umat masyarakat. Bukan. Ya benar, dalam ni ada balaghah. Ya benar, dalam ni ada ilmu lughah Arabiah. Betul, akan tetapi ya bukan makna kata apabila ada moga tu tak ada siapa apa boleh faham. Tak, bukan lagu tu. Selama mana kita pegang mana-mana tafsir hak muktabar di kalangan ulama kita, okeylah bawa gilah. Tafsir bukan ada satu. Bukan tafsir jalan lain sekarang. Dapat tak tu? Bukan tafsir tak. Tafsir ni ada semuanya
Kalaulah campur dengan hak tulis saya tangik, 1000 tafsir. Bahkan lebih. Hak tubik mari ni baru 2-30% baru. 30%, 40%, tak sampai setengah lagi. Hak tubik mari tu banyak mana dah. Nampak tu tak? Ni nak kita jelas di situ. Baik. Wal kitabil mubin, makna kata dia itu nyata. Lafaz-lafaz dia dan makna-makna dia kerana dia turun dengan bahasa Arab, iaitu bahasa yang sefasih-fasih luruh. Bahasa Arab ni iaitu sebesar-besar, seluas-luas, sekaya-kaya bahasa. Ia tak serupa dengan bahasa lain. Orang ngaji sorah tahulah kata bahasa Arab ni kaya setara mana. Orang ngaji lugah Arabiah ia tahulah kata bahasa Arab ni kaya setara mana. Lafaz satu lafaz tadi itu semakna, orang panggil muradif, terkadang sampai 15 lafaz di atas makna yang satu. Lafaz tu lafaz ni itu panggil kata kaya bahasa dia. Nampak tu tak? Ni nak kita faham. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala pilihkan bahasa ni, menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir kepada ini umat manusia di atas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia ni adalah sefasih-fasih lugah bagi al-mukhatab, bagi orang yang dikena tujukan di antara kalangan manusia. Kenapakah Allah Ta'ala kena kecek nyata pada lafaz, nyata pada makna? Kenapa? Kerana kita ni nak buat hujah. Apa makna nak buat hujah? Makna kata nak tunjuk kata orang yang duduk di atas kebenaran dengan orang yang tak duduk di atas kebenaran. Orang ni berjaya, orang ni tak berjaya. Kalaulah Tuhan turunkan Al-Quranul Karim dalam bahasa hak manusia, itu tak boleh nak faham. Dalam bahasa hak manusia tak boleh nak erti. Adakah nak jadi hujah di atas umat manusia? Orang suruh kita tak buat sebab kita tak faham. Dia nak ambil salah dengan kita. Adakah adil lagu tu? Tak adil, panggil zalim. Sedangkan Tuhan tak zalim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah Ta'ala tak menzalim manusia walaupun sikit pun. Maka nyata kata Tuhan waktu turunnya Al-Quranul Karim kepada manusia ni dengan bahasa yang nyata. Bahawa kata Quran ni waktu turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan umat Nabi Muhammad ni bukan satu bahasa, bukan satu bangsa. Ialah Tuhan turun di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, akan tetapi manusia kena berimej dengan dia tu bukan satu bahasa. Bagaimana ke mereka itu nak faham? Jawapannya, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada semua lidah manusia, makna lugah manusia boleh faham Quran belaka. Sebab apa? Sebab dia kata waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin liqaumin lil alamin. Allah Taala itu nak menzahir kekuasaan dia bagi sekalian alam. Alamin di situ mana? Manusia semua. Mangsa tu, bahasa tu belaka. Sebab itulah kita tengok pada benar berlaku sungguh di dalam umat masyarakat. Al-Quranul Karim yang ditafsirkan dalam berapa bahasa? Banyak. Ada bahasa Siam, ada bahasa Melayu, berapa dah. Bahasa lagi? Bahasa Cina, bahasa Cambodia, bahasa orang putih. Gapo lagi? Kenapa tu Allah Ta'ala buat lagu tu? Kerana nak jadi hujah di atas umat manusia, kata aku hantar belaka dah ulama kepada wahai manusia. Mu tak boleh nak dakwa dapat aku kata mu tak erti kitab aku. Tak. Itu hikmatnya. Kita jangan bagaimana kita nak erti Quran. Quran ni ilmu tinggi. Kalau ilmu tak tinggi, kurang boleh wakri lah. Ni terkadang kita terpedaya dengan perkataan lagu tu sampai kita menjauhi. Sedangkan ulama yang ada tadi itu, dia duk senantiasa duk mengajar anak-anak pagi pula tu. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam, tiap-tiap minggu. Kalau kita ikuti dia, akan faham. Nampak tu tak? Jangan kita gunakan dakwaan lagu tu supaya kita nak saddu an sabilillah. Terkadang kita niat molek. Supaya orang tak siwak main-main dengan Quran. Jangan buat tafsir ikut hawa nafsu. Jangan tafsir tak duduk-duduk di atas kawan ulama Rabbani dan sebagainya. Terkadang niat ia molek, tetapi perkataan dia guna tadi terkadang turun kepada wakil, turun kepada umat hidup manusia, itu jadi salah. Okay.
Orang kata, kalau gitu tak usah padai dengan hak ni. Padai dengan hak ni terkadang kecek 3 je. Bak Tuhan, ayat Quran walaupun satu pun tak ada. Ni berat. Nak kecek bak zatil aliyah, zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, kekuasaan dia dan sebagainya. Ayat dia tak ada. Seolah kata kita jadi kelajak daripada Tuhan tu. Hak tu masuk dalam antum a'lamu amillah tu. Kita lebih reti Tuhan ke Tuhan lebih reti. Ini masalah. Nampak tu tak? Sebab tu kita fahamkan kalam manusia itu kita tanggung kena dengan tepat dia. Okey, tak ada masalah. Mereka orang hak pasal kata cak tu dah tu, warna tu dah pasal nak duk pasal balik kiri semua tu. Tu tak boleh lah. Tu tak boleh kita buat ikut main. Kita pergi sekali dengan dia, tak selamat pak kita lah. Tu maknanya gitu. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, ni jelas lagi. Ni jelas lagi. Tuhan menjelaskan setengah di atas setengah. Tuhan ayat kata demi kitab yang mulia ni, makna demi kitab yang menyatakan kebenaran ini, lagu mana? Ni sifat dia pula. Qala subhanahu wa ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami jadikan kitab ini. Kalimah ja'alnahu, Allah Ta'ala menjadikan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadi. Ja'alna di sini katanya Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala makna anzalnahu. Kami menurunkan akan Al-Quran ini. Quran ni bahasa turun. Turun daripada mana? Turun daripada atas. Al-Quranul Karim turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arash. Ini aqidatul muslimin. Aqidatul muslimin kena pergi lagu tu. Sebab itulah Quran di bangsa kata dia turun. Turun daripada mana? Turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan tertinggi di atas segala makhluk. Sebab itulah Quran daripada Allah. Mana turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pegangnya muslimin. Pegangnya hak Quran raya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Itu makna turunnya kitab Allah Ta'ala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia kata hak lain. Jangan dia kata zahir bukan murak. Tak boleh. Zahir tu murak dah. Turun daripada Tuhan. Ya, turun daripada Tuhan. Ini dah pandai-pandai lah. Ni haraik ni. Nampak dah? Kalau kita nak calon diri kita sebagai orang berimej, turut Tuhan. Kalau kita tak segak, tu hal lain. Tu hal lain. Sesungguhnya kami menurunkan akan Al-Quran itu. Quran mana? Qur'anan Arabiyyah. Yakni Quran sebagai apa nama? Sesungguhnya kami turunkan kitab itu sebagai Quran. Makna kata setengah ulama pakai ja'ala mana menjadi. Walaupun terjemah menjadi, jangan ada i'tiqad kata Quran ni makna makhluk, bukan makna menjadi bermakna khalaqah. Khalaqa dengan ja'ala ni ulama tafsir dia buat beza tentang bab Quran ni. Ja'ala di sini makna sayyara. Makna Allah subhanahu wa ta'ala menjadi, bukan makna mengada. Mengada tu makna khalaqa. Khalaqa makna mengada daripada tak ada kepada ada. Nampak dah tu dah? Sedangkan ini sifat Tuhan. Quran ni sifat Tuhan. Sifatul kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan, bukan makna mengada, menjadikan Al-Quran ini itu sebagai Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Tuhan pilih bahasa ni waktu dalam bahasa Arab. Nampak tu tak? Allah Ta'ala yang cakap ni, kita dah baca ni kalau Tuhan kita. Walaupun dakwah hak tulis tu makhluk, suara yang kita baca makhluk, akan tetapi perkataan yang kita baca itu kalam Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita ni kata lain pada tu. Itu aqidatul muslimin sunniyin yang duduk di atas bantasan sunnah. Lain daripada ni bukan. Itu tak? Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan akan Al-Quranul Karim hak Tuhan waktu tu dengan bahasa Arab. Buat apa? Hikmat ke apa? Tuhan waktu kan bahasa Arab ni.
Di sini nak ayat atau tujuan hak Tuhan waktu turun Quran ni tujuan dia. Supaya nak manusia itu boleh masuk nak buat amal dengan dia, nak pakai ajaran dia, nak buat dia tu sebagai penawar bagi hati, supaya nak jadi kitab pimpinnya dia, supaya nak bawa orang itu kepada kejayaan dunia dan akhirat. Ni dia. Iaitu la'allakum ta'qilun. Ni sebab ya Allah Ta'ala buat turunnya Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab, ni sebab dia. Sebab apa? Supaya kamu menggunakan akal memahaminya. Ni dia ni. Yakni katanya Al-Imam Ibn Kathir kata tatadabbarunahu la'allakum ta'qilun ay tafhamunahu wa tatadabbarunahu. Kamu boleh fahamkan dia dan kamu boleh tadabburkan dia. Faham dalam arti kata kita mengertikan apa hak Tuhan raya dan kita tadabbur apakah sebaliknya Tuhan dah ajar kita tu, Tuhan nak kita reti gapo. Ni satu daripada perkara yang kita sebagai manusia, sebagai orang Islam ini kena pegang, kena kata Quran ini turun mari supaya nak kita guna akalkan kita, fahamkan isi kandungnya dia. Kalau gitu tubiknya natijah kata Al-Quranul Karim sesuai dan patut pada dengan manusia. Patut pada dengan fahaman manusia. Patut pada dengan kuasa manusia. Bukan makna kata manusia tak kuasa nak faham, tak kuasa nak buat amal, tak kuasa nak pakai ajaran, tak. Biar rakyat lagu tu. Tuhan jadikan kita pada tak ada kepada ada tu, hak mengada tu. Daripada tak ada kepada ada, ia kata la'allakum ta'qilun. Kum tu kaf lil khitab. Ya khitabkan kamu tadi itu pihak manusia semua. Semua manusia kena belaka. Tetapi hak boleh sahih sungguh wah hak beriman. Maka kita alhamdulillah lah, walaupun kita orang Melayu, bukan orang bahasa Arab pun, orang Ajami pun boleh faham isi kandungnya Quran ni. Nah, makna kata seolah kata untung besar dah lah. Itulah apa nama pengajaran hak Tuhan nak ayatkan kepada kita. La'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Kemudian ayat yang terakhir pada perjumpaan kita kali ini insya-Allah, wa innahu, dan sesungguhnya yakni Al-Quranul Karim itu Tuhan waktu turun daripadanya kita taruh di mana mula-mula? Fi ummil kitab. Ada di dalam ibu surat catatan di sisi kami. Ummil kitab di situ katanya Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan kata Allah Taala nak memuliakan Quran ni ada di sisinya. Wa innahu yakni Al-Quranul Karim itu fi ummil kitab yakni fi lauhil mahfuz. Bal huwa Quranun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan Quran itu yang maha agung, maha mulia ada di lauhil mahfuz. Mana Tuhan waktu turunnya Al-Quran, Tuhan cakap Jibril waktu turun mari ambil daripada cakap pe Tuhan waktu turun tak di mana? Tak di lauhil mahfuz. Ini pegangnya orang Islam belaka ni. Nampak tu dah? Hak pegang lain daripada ni tak kena mengena dengan kita. Kita nak pegang supaya Tuhan raya. Jangan ada ambil manusia mana-mana pun, nak berupa warna-warni macam mana pun, nak kait kita tubik daripada pahami hak Tuhan raya, tak boleh. Kita nak turut manusia yang calonkan diri dia, duduk dalam bantasan agama, bawakan kita kepada ini kitab. Okey, tak apa. Betapa ramai, betapa banyak, betapa kuat, betapa gagah, betapa kukuhnya alim ulama Rabbani umpama tu ambil semenjak dulu sampai sekarang. Nampak dah tu hak penyeleweng-penyeleweng tu sikit-sikit gitu ya, sepak-sepak pas tepi lah tu. Cuma hak ni hak tetap. Wa innahu fil kitab. Mana kata Al-Quran itu ada fil kitab, mana ada di lauhil mahfuz. Pia kata lagu ni. Yang pertama habrul ummah. Dia baca hibrul ummah, habrul ummah. Habrun bermakna ulama. Ulama bagi ini ummah pia. Apabila sebut habrul ummah kena kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Abbas tu ayah dia, pak saudara Nabi. Maka Abbas, Abdullah ni anak dia, sepupulah dengan Nabi, tapi dia kecil. Allah kata anak lah kalau kira, tapi tak sepupu Nabi SAW. Nabi berdoa kepada Abdullah bin Abbas ni berhenti tafsir. Allahumma faqihhu fid din. Hey Allah, ya Tuhan aku, berhenti ya agama. Faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan mengajar akan dia akan at-tafsir. At-ta'wil di situ bukan makna sarful lafzi an zahirihi. Itu bukan, itu ta'rif hak ahli kalam. Bukan hak qira'ah, hak hendak ki hadis tu bukan. At-tafsir di situ bermakna at-ta'wil di situ bermakna at-tafsir. Bermakna tafsir. Makna apa nama? Makna tafsir. Tu dah. Tu makna tafsir. Itu dengan ittifaq kalangan ulama. Ada gibubuh lain pada tu bukan. Bukan lagu tu, tak kena lagu tu. Salah. Faham yang salah lagu tu. Lagi ambil lafaz hak syarak tapi gibubuh makna hak lain. Salah besar. Jangan buat lagu tu. Yang dah ambil nampak rupa ni mah tapi dalil tu besi. Jangan buat gitu. Gi jual demo igat demo lah lagu tu. Nampak tu tak? Tak boleh buat lagu tu. Nama ambil nama akan tetapi isi tu hak lain. Jangan buatlah tu, tak boleh. Ya kena ambil nama serta isi. Rupa serta hakikat dia. Wagi sekali, okey, laku. Ni nampak serupa dengan wang, serupa dengan pitih duit. Tapi hak pelesu. Tak boleh. Walaupun rupa nak serupa, tak boleh. Ya kena bercara masalah tu. Tak boleh buat mudah lah situ tu. Nampak tu tak? Tu. Wa innahu fil kitab, wa innahu fi ummil kitab. Duk di ummil kitab. Ummil kitab di situ mana ibu suratan di sisi kami. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ladaina di sisi kami, tu mana ladaina di sisi kami. La aliyun hakim. Makna kan la aliyun hakim. Maknanya sekali lalu sangat tinggi kemuliaan, lagi amat banyak mengandungi hikmat dan kebenaran yang tetap teguhnya. Itu maknanya gitu. Jadi Allah kata Allah Subhanahu wa taala nak rayakkan kepada kita, kata Allah taala ni taruh satu catatan Al-Quranul Karim. Allah kata hak asli ada di Lauhil Mahfuz. Hak Tuhan catat taruh di sana, satu kitab duduk sana. Kemudian Tuhan buat turun mari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut keadaan dalam masa 23 tahun. Maka jadilah Quran sebuah ada depan kita ni. Dia pangkat tinggi, la aliyul. Ali makna pangkat Quran ni tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi tinggi? Kerana mengandungi di dalam itu hukum hakam. Mengandungi di dalam itu sifat kemuliaan, mengandungi di dalam itu kejayaan, mengandungi di dalam itu kemuliaan dan sebagainya. Dan dia itu hakim, muhkam. Hakim makna mana? Muhkam ni makna bijaksana, tapi ulama tafsir kata tetap dan teguh. Dalam arti tak berlawan lagi mari. Quran tak ada kata berlawan lagi mari. Kalau nak pakai ayat ni, ayat ni. Kalau nak turut Quran, ayat ni, belaga dengan ayat ni. Tak boleh kecek lagu tu. Orang tak main kecek dengan Quran lagu tu. Kalau nak pakai ayat ni, belaga dengan ayat ni. Tak, bukan lagu tu. Al-Quranul Karim yang tak belaga sama sekali. Kita kena kembali mutasyabih kepada muhkamat. Ia tak belaga sama sekali. Ayat ni maksud gini. You kena kecek lagu tu. Bukan mana kata, kalau nak pakai ayat ni, berlawan dengan ayat ni. Tak boleh kecek lagu tu. Tak ada adab dengan Tuhan. Tak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecek lagu tu. Sebab ia kata hakim. Apa mana hakim? Mana teguh, tetap. Tak berlawan lagi mari. Tu maknanya gitu. Dan dia itu suci daripada perkara-perkara yang nak memunahkan manusia. Nak buat jadi manusia tu jadi kebinasaan dan sebagainya. Tak. Quran bukan lagu tu. Malaikat kita duk pakai orang hak syarah Quran tak serupa dengan Quran nak tu, hak suku lain. Pada ayat kata ambil mata tu buat Nabi Nuh ke apa nama, tu salah besar tu. Nampak tu tak? Ada ayat kata Allah Taala ada di atas segala makhluk, ada atas daripada segala makhluk ni, serupa dengan makhluk tu, serupa dengan makhluk ni. Tu salah tu. Salah besar tu lagu tu tak boleh. Tu tak? Jadi buat lagu tu. Allah Taala merka tu lagu tu. Baik. Bahkan kitab ni hak kata wa innahu fil kitabi ladaina la aliyun hakim.
Allah Ta'ala royak dalam Quran. Dalam surah apa nama? Surah Waqi'ah tu kata innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Jelas. Sesungguhnya Quran yang maha mulia. Nah, di dalam apa nama fi kitabim maknun dalam Lauhil Mahfuz, dan tidak disentuh akan Quran di tadi itu malaikat al-mutahharun, para malaikat. Nah, dan turunnya Quran itu daripada Rabbil Alamin, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun daripada Quran. Katanya Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam Sharihus Sunnah, dalam kitab Imam Tabari lah. Imam Tabari tu kitab raja segala-gala ahli tafsir. Dia kata siapa dia pergi i'tiqad kata Quran kita ni ada depan kita ni tak serupa dengan ada di Lauhil Mahfuz, maka orang tu jatuh agama. Jangan kita buat mudah. Quran ada di Lauhil Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Quran ada depan kita hak tolak. Sama-sama kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Maka Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala kata ulama istinbat, makna ulama ambil hukum daripada ini ayat. Mana ayat kita dengar tadi tu la yamassuhu ilal mutahharun tu bahawasanya orang yang ada hadas kecil ataupun hadas besar tak diharuhkan, makna ditegahkan kita itu jamuhkan mushaf. Jamuhkan mushaf ni tak boleh ada tak ada ais maya. Kalau kita ada buat amal tu kena belaka dah tu. Ada dalil, ada ulama, adanya pahamnya daripada Allah Ta'ala dan Rasul, mengikut ulama Rabbani, tak ada apa kena dah sebagaimana kita duk amal tu. Tak ada apa dah situ nah. Itulah sedikit daripada apa nama tu, sedikit daripada pengertian ayat yang ayat Al-Quranul Karim daripada surah Az-Zukhruf. Daripada surah Az-Zukhruf. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pula pengajian kita pada hisah yang lagi akan datang biiznillahi ta'ala. Afanadribu ankumudz dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Lagi kita akan tengok gapakah Allah Subhanahu wa ta'ala nak royak. Kata adakah Tuhan itu nak lepaskan orang yang tak mahu nak beriman, sedangkan Tuhan tak senyata gapo-gapo kepada dia, ke macam mana? InsyaAllah pada hisah yang lagi akan datang, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi mulia ini. Mudah-mudahan kita harap daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai panduman hidup kita, dan menjadi Al-Quran itu sebagai syafaat bagi orang yang mengaji, orang yang mengajar, orang yang baca, orang yang tadabbur pada dunia ini dan hari akhirat nanti. Itulah doa kita, harapan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kita terlupa, wahai kaum muslimin muslimat yang senantiasa ada ikuti pengajian kita, marilah sama-sama kita bersatu di atas dasar ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu marilah sama-sama kita bersama dalam arti kata sokongkan penyalih pengajian kita dengan doa mula-mula sekali, kemudian dengan hati yang bersama, dengan tenaga dan dengan harta benda, supaya kita itu boleh berjaya sama-sama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.